Bidang audiologi ialah satu cabang sains mengenai kesihatan pendengaran dan keseimbangan serta kecelaruan yang melibatkan dua aspek tersebut. Audiologis adalah profesional yang memberikan perkhidmatan kepada pesakit dalam pencegahan, pengenalpastian, diagnosis dan rawatan masalah pendengaran dan keseimbangan. Bagi menjadi seorang audiologis di Malaysia, seseorang itu perlu mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dalam bidang audiologi daripada universiti yang diiktiraf. Di Malaysia terdapat 3 universiti yang menawarkan program ijazah sarjana muda audiologi iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Sains Malaysia. Audiologis juga boleh melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan PhD bagi pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu. Antara peranan audiologis ialah mengesan masalah pendengaran terutama kepada bayi dan kanak-kanak. Masalah pendengaran yang lambat dikesan akan menjejaskan pemulihan bahasa dan pertuturan sosial dan kognitif kanak-kanak. Ujian saringan pendengaran juga turut dilakukan kepada golongan dewasa dan warga emas bagi memastikan deria pendengaran adalah baik. Penilaian atau ujian pendengaran dilakukan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat mengenai masalah pendengaran pesakit. Diagnosis ini merangkumi jenis dan tahap masalah pendengaran yang dihadapi. Diagnosis yang tepat adalah sangat penting bagi memastikan pengurusan yang terbaik dapat diberikan kepada pesakit. Setelah masalah pendengaran dikenal pasti, langkah seterusnya ialah pengurusan masalah pendengaran. Langkah ini dimulakan dengan kaunseling dan juga pemakaian alat bantu pendengaran oleh audiologis kepada pesakit. Pada masa kini, alat bantu pendengaran dilengkapi dengan teknologi yang terkini. Jadi, pesakit yang memakai alat bantu pendengaran dapat mendengar dengan lebih baik dan dapat berkomunikasi secara lebih efektif. Pasaran alat bantu pendengaran di Malaysia boleh dikatakan agak meluas. Jadi, para pesakit mempunyai pilihan untuk jenama-jenama alat bantu pendengaran. Mereka boleh memilih teknologi yang sesuai dan juga ciri-ciri alat yang sesuai dengan tahap pendengaran dan juga gaya hidup mereka. Selain alat bantu pendengaran jenis konvensional, terdapat juga alat bantu pendengaran jenis implan yang kita berikan kepada pesakit bermasalah pendengaran. Terdapat beberapa jenis alat bantu pendengaran jenis implan iaitu implan koklear, implan jenis konduksi tulang dan juga auditory brainstem implan. Alat bantu pendengaran jenis implan ini melibatkan pembedahan yang dilakukan oleh pakar otorinolaryngologi dan semestinya mereka perlu lulus beberapa kriteria sebelum kita pakaikan mereka dengan alat ini. Alat pendengaran jenis implan kita berikan kepada pesakit apabila alat pendengaran jenis konvensional tidak lagi mampu membantu pesakit mendengar dengan lebih baik. Masalah pendengaran bukan hanya memerlukan alat bantu pendengaran. Rehabilitasi atau proses pemulihan adalah sangat penting bagi pesakit. Ini bagi memastikan pesakit mencapai tahap pendengaran yang optimum dan komunikasi yang efektif. Selain masalah pendengaran, audiologis juga terlibat untuk membuat penilaian untuk pesakit yang mempunyai masalah pening, vertigo ataupun keseimbangan. Ini adalah kerana telinga manusia mempunyai organ untuk pendengaran iaitu koklear dan juga organ untuk keseimbangan iaitu vestibular. Ujian yang dijalankan adalah bergantung kepada simptom yang ditunjukkan oleh pesakit. Antara ujian yang dilakukan adalah Video Head Impulse Test, Vestibular Evoked Myogenic Potentials dan juga VNG. Audiologis juga berperanan untuk merawat ataupun menguruskan masalah pesakit yang mempunyai tinnitus. Tinnitus merupakan satu simptom di mana seseorang itu mengalami bunyi desing ataupun dering di telinga ataupun di kepala. Bagi mengurus pesakit tinnitus, audiologis akan mencadangkan
rawatan yang bersesuaian seperti terapi akustik, pemakaian alat bantu dengar ataupun kaunseling. Ada sejenis masalah pendengaran yang dinamakan masalah pemprosesan auditory pusat atau Central Auditory Processing Disorder, CAPD. Pesakit dengan masalah ini kebiasaannya mempunyai tahap pendengaran yang normal, tetapi otak tidak dapat memproses bunyi dengan baik. Oleh sebab itu, bunyi yang kedengaran sama tidak dapat dibezakan. Pengurusan masalah ini adalah lebih rumit dan penilaiannya juga adalah lebih kompleks. Oleh itu, ia perlu dilakukan oleh audiologis yang berkepakaran dan berpengalaman dalam mengendalikan kes ini. Audiologis juga giat melakukan kempen-kempen kesedaran untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran masyarakat berkenaan tentang pendengaran dan penjagaan pendengaran. Selalunya kempen-kempen ini dilakukan bersempena dengan Hari Pendengaran Sedunia yang jatuh pada 3 Mac pada setiap tahun. Selain itu, di bulan Mei kita ada Better Hearing and Speech Month ataupun Bulan Kesedaran Pendengaran dan Pertuturan. Jadi antara aktiviti yang dilakukan ketika kempen ini adalah seperti ceramah-ceramah dan juga ujian saringan pendengaran secara percuma. Kempen-kempen kesedaran turut dilakukan oleh audiologis untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pendengaran dan juga penjagaan pendengaran, terutamanya kepada mereka yang berisiko tinggi, seperti mereka yang bekerja di industri, polis, askar, bomber dan sebagainya. Untuk golongan yang berisiko tinggi ini, audiologis akan menjalankan program pemeliharaan pendengaran di mana kami akan menjalankan ujian pendengaran, mengukur tahap bunyi bising di tempat kerja serta mencadangkan alat pelindung pendengaran yang bersesuaian kepada pekerja. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas atau 3PK adalah di bawah sediaan Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah satu one-stop center yang menyediakan perkhidmatan saringan, penilaian, intervensi dan juga rehabilitasi kepada kanak-kanak dan murid berkeperluan khas. Audiologis di 3PK ataupun lebih dikenali sebagai audiologis dalam bidang pendidikan biasanya akan melakukan kerja-kerja seperti saringan pendengaran, penilaian pendengaran dan juga rehabilitasi dan konsultasi berkaitan pendengaran kepada ibu bapa, warga sekolah seperti pentadbir, guru-guru dan juga pembantu pengurusan murid. Audiologis juga bekerjasama dengan profesional lain seperti pakar ORL, terapis pertuturan, fisioterapis, terapis cara kerja dan pakar pediatrik dalam menguruskan pesakit bermasalah pendengaran. Ini kerana masalah pendengaran boleh menjadi punca atau kesan kepada masalah lain yang dihadapi oleh pesakit. Oleh itu, input-input daripada profesional lain amat diperlukan bagi membantu pesakit secara menyeluruh, bukan melihat dari aspek pendengaran semata-mata. Tidak dinafikan peranan audiologis di dalam perkhidmatan ORL terutamanya di klinik sememangnya penting dan amat diperlukan. Ini adalah kerana kelazimannya sama ada melalui sensus ataupun data, kita dapati bahawa kadar pesakit yang punya masalah berkaitan pendengaran adalah agak tinggi dan melibatkan semua peringkat umur daripada bayi baru lahir sehinggalah warga emas. Kami selaku pakar ORL sentiasa bekerja rapat di dalam satu pasukan dengan pegawai audiologis bagi memastikan rawatan yang komprehensif dan holistik kepada pesakit di mana status pendengaran adalah antara yang akan diberi fokus utama. Walaupun pesakit tidak mengadu mempunyai masalah pendengaran, kes-kes yang berisiko tetap akan dirujuk kepada pegawai audiologis untuk tujuan ujian, untuk tujuan penilaian pendengaran serta konsultasi yang berkaitan.